Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan menerangkan siri homolog yang seterusnya iaitu berkaitan dengan alkohol dan asid karboksilik. Jadi yang pertama kita pergi kepada alkohol. Okey, alkohol adalah sejenis bukan hidrokarbon. Kenapa alkohol bukan hidrokarbon? Kerana ianya mengandungi atom karbon, atom hidrogen dan ada satu lagi atom iaitu atom oksigen. Jadi kalau kita imbas, apakah maksud hidrokarbon? Hidrokarbon ni adalah sebatian karbon yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Tetapi apabila ada unsur lain selain daripada karbon dan hidrogen, jadi ianya dikelaskan sebagai bukan hidrokarbon. Dan kumpulan berfungsi untuk alkohol adalah hidroksil, OH, okey. Formula ARM. Ini kena ingat formula ARM adalah CnH2n tambah 1 OH dan N bermula daripada 1, 2, 3. So bermakna alkohol ni boleh bermula daripada met. Okey, met. Jadi kita lihat di sini. Okey, antara kegunaan alkohol adalah sebagai antiseptik. Okey, dalam minyak wangi, sebagai pelarut dan juga sebagai sumber bahan api. Dan kalau kita rujuk kali ni cikgu gunakan buku teks digital ni. Jadi pelajar boleh rujuk juga nanti. Kumpulan hidroksil berbeza dengan ion hidroksida. Jadi pelajar kena bezakan. Okey, kumpulan hidroksil ni berbeza dengan ion hidroksida. Ini ni. Okey, kumpulan hidroksil cara penulisannya OH. Okey, macam ni. Kalau misalnya untuk ion hidroksida, okey, dia ada charge negatif. OH tolak. Jadi ion hidroksida ni dalam alkali. Jangan pelajar keliru antara kumpulan hidroksil dengan ion hidroksida. Jadi seterusnya kita akan melihat. Okey. Dari segi penamaan bagi alkohol, alkohol ni belakangnya ada ol. Ada perkataan ol. Okey, ada perkataan ol. Untuk alkohol, penamaannya gantikan akhiran A bagi alkana dengan ol. Contoh, metana, metanol. Okey, propana, propanol. Etana, etanol. Jadi kalau diberikan contoh di sini ada satu contoh di sini. Okey, dari segi penamaan. Di sini kalau kita lihat ada 3 karbon. Karbon yang berdekatan, paling dekat dengan kumpulan berfungsi, kalau pelajar ingat hari itu, untuk alkina, alkuna. Karbon yang paling dekat dengan kumpulan berfungsi akan menjadi karbon yang pertama. Jadi kita kira rantai yang paling panjang, met, add, prop. Ada 3 karbon, prop. Okey, jadi kalau nama alkana yang sepadan adalah propana, nama alkoholnya kita keluarkan A, okey, gantikan dengan ol. Jadi nama IUPAC bagi sebatian ini adalah propan 1 ol. Propan 1 ol. Dan sebelum ini, okey, cikgu pernah terangkan kepada pelajar bahawa adalah amat penting dalam segi penulisan kedudukan O. Okey, kedudukan OH. Ada pelajar yang meletakkan pada ikatan kalau ikatan. Macam ni Contoh yang ini kita lihat semula ni. Kenapa dia salah kat sini? Okey, kalau kita lihat ni kenapa salah? Okey, kenapa yang bahagian ni apa beza kedua bahagian formula struktur A dan B? Kenapa A betul? Kenapa B salah? Kita lihat di sini oksigen. Kalau karbon terikat dengan 4, hidrogen terikat dengan 1, oksigen terikat dengan 2. Sama ada begini ataupun mungkin ada masanya pelajar akan jumpa ada ikatan seperti ini. Maknanya dia 2. Kalau pelajar lihat formula struktur B, ikatan ni bukan pada oksigen tetapi pada hidrogen. Ini yang salah. Ini yang silap. Jadi cuba lihat macam inilah. Yang ini betul. Okey, yang ini betul. Contoh. Okey. Kalau misalnya macam ni kita tak nak. Ini salah.
Kalau pelajar lihat yang ni, cikgu ada bagi contoh sebelum ni. Yang ni salah, kita tak nak terima. Okey, kita cuba elakkan pelajar tulis begini. Karbon, oksigen dan hidrogen, kemudian ikatannya tu di tengah-tengah. Ada buat antara pula. Ini pun kita tak nak terima, kita tak nak terima. Letak betul-betul ikatan tu, betul-betul ikatan pada oksigen, ikatan pada oksigen. Okey, jangan silap, jangan silap. Okey, itu untuk alkohol. Manakala untuk asid karboksilik. Okey, saya suka lihat kat sini, pelajar fokus sikit kepada perkataan asid. Semasa tingkatan 4 kita belajar berkaitan dengan asid. Maknanya asid karboksilik ni mesti ada ion hidrogen. Dan asid karboksilik ini juga bukan hidrokarbon, sama seperti alkohol kerana mengandungi atom karbon, atom hidrogen dan ada atom oksigen. Ada atom oksigen. Kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik adalah karboksil. COOH. COOH. Dan formula A-nya CnH2n tambah 1 COOH dan N di sini bermula daripada kosong. Apa maksudnya N bermula daripada kosong? Okey, ini bermakna kumpulan berfungsi itu sendiri, ni yang COOH ni adalah karbon yang pertama. Karbon yang pertama. Okey, nanti kita akan lihat. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat asid karboksilik, kalau kita baca kenyataan kat sini, okey, ada kalanya kita dapati gigitan semut menyebabkan kesakitan sebab dia mengandungi asid metanoik. Cuka mengandungi asid etanoik ataupun cuka ni juga dikenali sebagai asid asetik. Dan sebenarnya ada banyak lagi kegunaan asid-asid karboksilik. Asid-asid karboksilik ni memang banyak kegunaannya. Jadi di sini dari segi penamaan. Okey, dari segi penamaan. Kita akan cuba bandingkan setiap penamaan tu dengan alkana. Contohnya kita lihat di sini, apabila kita nak memberi nama UPAC, sesuatu siri homolog, kita akan merujuk kepada nama alkana yang setara. Kita gantikan A, kalau contohnya alkohol tadi, kita gantikan dengan ol. Tetapi untuk asid karboksilik, kita gantikan dengan oik. Oik. Okey. Jadi, contohnya, ahli pertama N sama dengan kosong. Okey, C kosong. Ini semua dah kosong. Okey, 2 darab kosong, kosong tambah 1. Maknanya kita hanya ada 1 hidrogen saja. Dan juga kumpulan berfungsi. Ini yang saya katakan tadi. Kumpulan berfungsi itu sendiri telah menjadi karbon yang pertama. Asid karboksilik ni kadang-kadang pelajar dia silap bila masuk N sama dengan 1. N sama dengan 2. Okey, nanti kita akan lihat. Formulanya di sini bilangan atom karbon berapa? 1. Jadi kalau kita rujuk alkana, nama dia metana. Untuk metana, untuk alkana, karbon 1 adalah metana. Tapi untuk asid etanoik, apabila kita gantikan dengan oik, namanya adalah asid metanoik. Tolong jangan tertinggal perkataan asid. Jangan tulis metanoik saja, itu salah. Dia adalah asid metanoik. Sekali lagi. Kita lihat formula molekul, formula struktur bagi alkohol serta penamaannya. Formula A bagi alkohol CN H2N tambah 1 OH. N bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika N sama dengan 2, cikgu ambil contoh N sama dengan 2, C2 H 2 darab 2 4 tambah 1 H 5 OH. Ini formula molekul. Kalau kita nak lukis formula struktur, ada berapa karbon? 2. Kita buat dulu ikatan setiap karbon ada 4. Masukkan bilangan hidrogen 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian kita masukkan kumpulan berfungsi. Jangan lupa kedudukan
oksigen OH. Okey. Ada berapa bilangan karbon? Ada 2. Jadi nama dia adalah etanol. Okey. Etanol. Okey. Etanol. Ini untuk alkohol. Okay, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita lihat bagaimana kalau cikgu gunakan N sama dengan 4. Okey, N sama dengan 4. Ingat ya bahawa kumpulan berfungsi untuk alkohol adalah hidroksil OH. Okey, dan untuk permulaan ni cikgu nak pelajar tolong pastikan okey, kita letak kumpulan berfungsi ni pada karbon yang pertama. So di sini CnH2n tambah 1 OH dengan N sama dengan 4. So C4. H 2 darab 4 8 tambah 1 9. H 9 OH. Okey, saya harap pelajar boleh dapat Dan untuk formula strukturnya tulis dulu 4 karbon 1 2 3 4 diikuti letak ikatan pada setiap karbon. Masukkan ke 9 hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kumpulan berfungsinya OH. Apakah nama bagi sebatian ini? Okey, Med Aprop But. Okey, jadi dia adalah butan. Di manakah kedudukan kumpulan berfungsinya? Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Kumpulan berfungsi kedudukannya pada karbon yang pertama. So, butan 1, belakangnya mesti ada ol. Okey. Untuk alkohol, metanol, etanol. Bila masuk propan, propan 1 ol. Maknanya bermula daripada karbon yang ketiga, dia dah ada nama propan 1 ol, propan 2 ol. Okey, butan 1 ol, butan 2 ol dan seterusnya. Okey, jadi untuk permulaan ni cikgu nak pelajar mulakan dengan kedudukan kumpulan berfungsi pada karbon yang pertama. Okey, kita pergi kepada asid karboksilik. Okey. Untuk asid karboksilik pula, formula A-nya adalah CnH2n tambah 1 COOH dan N bermula daripada kosong, 1, 2 dan 3 serta seterusnya. N sama dengan kosong. Jadi kita cuba. Jika N sama dengan kosong, okey, karbon darab kosong, so dia kosong lah. Kan? Karbon darab kosong, dia kosong. Okey. H, okey, 2 darab kosong, kosong. Maknanya H ni ada 1 je. So ada H. Kita tulis dulu. Diikuti dengan kumpulan berfungsi COOH. Yang ini yang cikgu katakan sebenarnya kumpulan berfungsi itu sendiri telah menjadi karbon yang pertama. Karbon yang pertama. Jadi apabila kita nak melukis formula struktur bagi karbon yang pertama ni adalah tengok betul-betul karbon. Kemudian kita ada hidrogen. Okey. Lepas tu kita ada OH. Okey. Dan untuk oksigen yang satu lagi kita ada ikatan ganda 2 seperti ini. So, sebenarnya yang cikgu tunjukkan ini adalah kumpulan berfungsinya. COOH. Tapi dalam masa yang sama, ianya adalah karbon yang pertama
Dan nama bagi sebatian ini adalah asid. Jangan lupa perkataan asid. Ada satu je kan? Metanoid. Okey, asid metanoid. Okey. Ini adalah penting untuk asid karboksilik. Sebab kalau kita tak tunjukkan beberapa contoh, nanti ada pelajar yang keliru. Untuk alkohol dan asid karboksilik, pelajar kena pastikan 6 ahli pertamanya diketahui. Kita mulakan dengan seterusnya N sama dengan 1. Tadi N sama dengan kosong. Ini N sama dengan 1. So, N sama dengan 1, C1. Maknanya N ni dah 1 kan? H, 2 darab 1, 2 tambah 1 jadi H3. Diikuti kumpulan berfungsi COOH. Ini bahaya. Biasanya pelajar akan silap. Macam mana pelajar boleh silap apabila pelajar mengabaikan kumpulan berfungsi? Bila cikgu tanya, okey pelajar, apakah nama? Pelajar akan rujuk karbon pertama, dia kata ini met. Salah. Sedangkan seperti yang cikgu katakan, kumpulan berfungsi itu adalah karbon yang pertama. Jadi kita ada berapa karbon kat sini? Ada 2. Ada 2. So, bila kita nak melukis formula struktur, dia akan jadi seperti ini. Karbon 1, karbon yang kedua. Ingat lagi? Ingat lagi cara cikgu menulis untuk asid metanoik. Cikgu tulis untuk kumpulan berfungsinya. Yang ni COOH. Ini kumpulan berfungsinya. Kemudian kita lengkapkan hidrogen. Namanya adalah asid etanoik. Asid etanoik. Okey. Boleh Dan lagi contoh. Kita nak, kalau tak nanti pelajar akan confuse. Katakan kita letak kat sini. N2. Kita tukar ni formula untuk formula molekul dia. Kalau N2. C berapa? Bila N2, sini C2. H2 darab 2, 4 tambah 1, H5. Diikuti dengan kumpulan berfungsi COOH. Jadi jangan bagi nama asid etanoik untuk formula ini. Jadi salah nanti. Jadi sebenarnya, kalau asid etanoik, ini yang formula asid etanoik ni. Yang ini ni formula asid etanoik. Sebab dia H3COOH. Tapi ini bilangan karbon yang sebenar ada 3. Bilangan karbon yang sebenar ada 3. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Jadi pelajar kena ingat balik macam mana. Apa yang cikgu ajar. So kita tambah 1 karbon kat sini. Kita tambah 1 karbon kat sini. Tambah bilangan hidrogen. 1, 2, 3. Jadi semua sekali hidrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa bilangan karbon? Ada 1, 2, 3. Dan sekali lagi cikgu ingatkan, ini adalah kedudukan kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. Dan karbon yang berada dengan kumpulan berfungsi ni, karbon yang berada pada kumpulan berfungsi ni adalah karbon pertama, karbon kedua, karbon yang ketiga. Jadi namanya adalah asid propanoid. Untuk kumpulan untuk siri homolog bagi asid karboksilik, pelajar jangan risaulah. Kita tak ada asid propan 1 oik, tak ada. Jangan pandai-pandai nak bagi nama asid propan 1 oik. Kita gunakan asid propanoid, asid butanoid, asid pentanoid dan seterusnya. Jadi cikgu harap pelajar tolong lengkapkan untuk 6 ahli yang pertama bagi alkohol
dan juga asid karboksilik. Sekian saja penerangan cikgu untuk siri homolog, alkohol dan asid karboksilik. Jumpa lagi untuk penerangan yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.